Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah, salah seorang daripada parents di Akmal. Saya diminta untuk kongsikan macam mana tips kita memberikan semangat pada anak kami untuk terus menghafal, terus committed, terus bermotivasi. Pertama sekali apa yang saya nak jelaskan, saya dan suami tahu parents di Akmal yang lain ramai yang lebih hebat pada kami, malah ada yang hufaz, keluarga hufaz kan, semuanya hebat-hebat belaka. Dan keduanya ada anak-anak yang Masya Allah mampu menghafal lebih banyak daripada anak kami. Tapi saya akan cuba share apa yang kami sebagai parents yang bukanlah daripada latar belakang tahfiz, orang biasa je, terus cara kami memberi semangat kepada anak kami. Pertama sekali apa yang saya nak kongsikan ialah bukan tips daripada kami, tetapi ni lebih kepada after a few schools that we've gone through, untuk kami, maksudnya saya, suami dan anak Muhammad, kami betul-betul realise that insyaAllah Akmal is a very good school. Kenapa? Bukannya sekolah lain tak bagus, cuma Akmal ni adalah satu sekolah yang sangat-sangat menekankan emosi, psikologi anak-anak. Dan setiap kali anak down ke apa ke, kita selalu ingatkan each other tentang perkara ini. Macam mana sekolah ni sangat memberi penekanan kepada motivasi, kepada psikologi seorang anak. Dan inilah satu penekanan yang sangat-sangat progresif, yang sangat digunakan di negara-negara maju. Mereka memberi penekanan dari segi emosional anak-anak, supaya anak-anak betul-betul interested. Dan saya dapat lihat perkara ini sebab dulu kalau kat sekolah tahfiz dulu, bila balik tu dia nak main je, which is not wrong, sebab dia kata I'm so tired ibu. Tapi sekarang ni setiap malam dia nak mentelaah lagi, walaupun kita kata tidur lah. Dulu saya cakap dengan Ustaz Fakrul, pernah bersembang dengan dia, dan dia ceritakan yang memang dia suruh anak-anak tidur sangat-sangat awal. Dan cuma dia kata kat asrama tu selalu budak-budak mesti nak baca juga. Saya pun tak berapa faham. Dan ini saya menyaksikan sendiri dengan anak saya, Masya Allah, Alhamdulillah. And what also touches me ialah kerana agaknya motivasi yang diberikan, kami realise it's a good school. And also Muhammad will always tell me, bagi tahu kat saya, yang ibu tolong doakan. Dan betul, memang itulah yang kita sebagai ibu bapa yang bukanlah hebat sangat dari segi menghafal Quran, boleh lakukan. Kita berdoa banyak-banyak, solat, ada yang tahajud, solat duha, solat wajib, semua kita sentiasa berdoa moga Allah izinkan, mudahkan anak kita menghafal. Dan paling penting apa yang kita doakan ialah moga anak kita boleh baca Quran, faham Al-Quran dan amal Al-Quran dalam kehidupan mereka, sebab itu yang paling penting, supaya bila kita tak ada satu hari nanti, mereka sentiasa ada guidance. Nombor dua, kawan-kawan pun memainkan peranan sangat penting. Setiap hari saya tengok anak saya akan berkomunikasi dengan kawan dia ni sangat rajin dan sangat bermotivasi. So it's good bila anak-anak kita ada kawan yang bermotivasi. Dan saya percaya dekat Akmal ni, most anak-anak kita, majority adalah bermotivasi tinggi sebab dia ada special school yang sekolah tahfiz yang express. Bila kita pergi ke sekolah tahfiz yang express, semua yang masuk kat sini, semua yang betul-betul nak jadi hufaz. Kalau sekolah lain mungkin ada yang pelajar yang macam yang betul-betul nak jadi hufaz, nak menghafal. Ada juga mungkin pelajar bermasalah yang parents dia masukkan ke sekolah. But in this school, Masya Allah, semua mereka kalau masuk Akmal, adalah mereka yang benar-benar bersedia, committed nak menghafal Al-Quran. Dah ada the right mindset, bukan rehabilitation center. So insyaAllah anak-anak di sini, kawan-kawan anak kita semua kawan-kawan yang berkualiti tinggi. Dan kawan Muhammad ni, seorang ni, nama dia Ryan, dia sangat rajin menghafal. Dan mereka ni sentiasa katanya, kau dah berapa page hafal? Kau dah berapa page hafal? So itu juga menyuntik semangat untuk anak saya terus bermotivasi. Okey, dan seterusnya setiap hari saya akan suruh saya dan suami akan make sure anak-anak bersenam. So sama ada awal pagi, kalau pagi tu mungkin dia akan breakfast, dia duduk je kena matahari, sebab matahari ni sangat penting. Dia adalah sumber vitamin D yang percuma Allah bagikan kepada rakyat Malaysia. Kalau negara luar, Eropah mungkin
tak ada sentiasa matahari kan. So pukul 11 ke 12 is the best time bagi dia duduk kat tengah matahari tu, lompat-lompat ke apa ke, at least half an hour supaya dia dapat vitamin D yang mencukupi. Petang lepas kelas pukul 5 tu adalah waktu merdeka anak-anak. Kita akan pastikan ataupun ajak anak-anak bermain. Kalau mereka duduk kat kondo, bukalah pintu veranda tu kan, bagi kena matahari anak-anak tu, ataupun kalau yang ada land sikit, tanah sikit, suruh mereka berlari, main game ke, lompat lah apa semua, supaya mereka bersenam, sebab benda tu sangat-sangat penting dan akan merembeskan hormon gembira dan they will be fit, sebab budak-budak ni dia memang bertenaga, so they have to release it somewhere. Lepas tu masak. Setiap pagi anak saya akan makan sikit, lepas tu dia akan start dengan dia punya mengaji. Dia punya jadual ialah pagi dia bangun, dah solat subuh, dia kadang-kadang dia akan nap sekejap lagi, lepas tu dia akan siap dan dia akan makan sikit dan dia akan mula start baca. Lepas tu after dia dah hafal the first round, kita akan pergi makan breakfast yang proper. Masa tu dia akan tunggulah makanan yang sedap-sedap. Benda yang sedap-sedap ni pun bukanlah apa sangat pun, simple food, tapi yang saya buat presentation macam nampak seronok sikit lah bagi budak-budak. Dan bila dia habis satu juzuk, bila dia buat muntah khatam, suami saya akan bagilah benda special kat dia, macam hari tu beli KFC, so kita makan ramai-ramai. So kata ni sebab Muhammad muntah khatam, so dia pun sangat happy, benda-benda simple macam tu. And then kadang-kadang dia tengah hafal tu, saya akan buat teh tarik yang dia suka ke, ataupun potong buah kat dia ke, lepas tu ataupun buatlah makanan yang dia suka. Lepas tu pada waktu yang sama juga saya akan make sure anak-anak ni makan vitamin yang mencukupi, dan juga maksudnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Anak-anak ni kadang-kadang tak suka makan sayur kan, saya akan paksa jugalah, macam encourage sangat-sangat anak kita makan makanan yang seimbang. Seterusnya okey, satu lagi ialah pada hari Sabtu. Hari Sabtu lah hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita kan, sebab dah nak cuti. So kami kat rumah tak ada TV. Anak-anak pun tak diizinkan on iPad ke handphone macam tu. Mereka lebih digalakkan bermain. Adalah banyak permainan yang kita sediakan, macam Lego. Anak saya suka Tamiya, boleh main Tamiya. Lepas tu suruh dia aktif bermain dekat luar, ataupun drawing, reading, storybook. Jadi malam Sabtu tu selalunya apa yang kita akan buat, kita panggil smoothie night. Smoothie night ialah movie night. Kita akan tengoklah satu movie yang sesuai untuk tontonan kanak-kanak, yang kita boleh tengok sama-sama. Lepas tu apa lagi? Satu lagi ialah kita juga akan menggalakkan anak untuk jadi imam, dan lepas tu kita pun cakap, oh Muhammad, I'm so happy you imamkan I, bacaan you Masya Allah sangat sedap, I'm so happy, thank you. So dia pun akan bersemangat untuk terus menghafal dan explore ayat-ayat baru sewaktu dia mengimamkan kita. Dan pada waktu yang sama dia akan build dia punya self confidence sebagai a leader kan. Dan juga saya dan suami kita selalu bercakap dan membincang, kata bila kita nak anak kita masuk dalam dunia menghafal ni, it's a team effort. Kita bukan saja tugasan anak kita yang kena melalui cabaran dan kesukaran ni, kita kena melaluinya bersama-sama as a team. So jadi sepanjang PKP ni, sebab kami pun, to be fair, kami ada 2 orang anak je pun, Muhammad dengan adik dia. So pagi-pagi suami saya kata dia dah pergi sekolah juga. Dia akan duduk dalam bilik anak saya Muhammad, 2 orang daripada pagi sampailah habis kelas. So malam-malam pun dia akan tidur awal, kata okay, I have to go to school tomorrow, so saya pun kena tidur awal. So dia akan duduk kat dalam bilik dengan Muhammad, pantau Muhammad, dia pun buat kerja dia dengan office ke whatever dengan anak saya. Dan saya punya part ialah saya akan urus yang kecil lah, lepas tu dengan sediakan makanan-makanan yang sedap untuk mereka. Dan akhir sekali ialah saya pun macam parents lain juga, tiap-tiap petang katanya, dah berapa muka dah belajar kan. Tapi akhir sekali ialah untuk kita menghargai pengorbanan mereka, agar mereka sentiasa rasa we are in a team, we are going through this
proses together. So itu sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan. Moga kita parents akan terus bersemangat, memberi semangat kepada anak kita, dan moga Allah memberkati sedikit amalan kita ini dan menjadi bekal untuk kita dan anak-anak kita di akhirat, insyaAllah, for us to have good children who be good to us, to the community and to their family, insyaAllah. Assalamualaikum.